Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Raz Muhammad, Vice President Sales Brand Community Richworks. Dan sekarang ni saya berada di pekarangan Istana Bukit Serene yang merupakan singgahsana Kesultanan, kaum kerabat Kesultanan Johor. Dan alhamdulillah, suasana di Johor hari ini cukup tenang. Orang kata tak panas, tak hujan, mendung saja. Dan saya sebenarnya dah lama tak sampai ke Johor ni. Alright. Dan kali terakhir saya berada dekat Johor, saya rasa pada tahun 2016-2017 masa kita datang untuk program roadshow Klinik Usahawan. Dan sekarang ni ada banyak perubahan yang saya tengok berlaku di Johor ni, sangat pesat. Alhamdulillah, perasaan ni sangat excited sebab ini menandakan hampirnya program yang kita sangat nanti-nantikan, program yang sangat eksklusif, iaitu Inner Circle Meeting kali ke-14 yang kita akan bakal adakan di Westin Desaru, Johor, yang akan berlangsung pada 25 hingga 28 November 2019. Tapi sebelum tu saya nak doakan kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada anda. Saya doakan anda semoga berada dalam keadaan yang sihat, gembira, bersemangat, dan yang paling penting dipermudahkan segala urusan anda, insya-Allah. Alright. Kepada anda yang baru saja menonton kami, saya nak anda boleh terus bagi feedback kepada kami tentang adakah visual jelas, adakah audio jelas. Anda juga boleh start sharing, start tag kawan-kawan anda sekarang ni. Semoga sama-sama kita dapat manfaat daripada apa yang kami cuba sampaikan kepada anda. Dan untuk kali ini sebenarnya ini adalah anda sekarang ni sedang bersama saya dalam segmen Diari W. Alright, Diari W, di mana kita bawakan ataupun kita kongsikan dengan anda rahsia di sebalik kejayaan ahli-ahli titanium yang berasal dari Johor. Sempena kita buat program di Johor kali ini. Alright. Dan sedikit sebanyak tentang Diari W ni, ini adalah satu program atau satu segmen yang kita buat khas sempena program Inner Circle Meeting kali ke-14, di mana kami akan kupaskan cerita menarik tentang titan-titan kami yang berasal dari Johor, di sebalik kejayaan mereka, keluarga mereka, orang kata orang-orang sekitar, di mana mereka berniaga, ataupun apa saja kami boleh kongsikan dengan anda, kami akan kongsikan dengan anda. Alright. Dan untuk pengetahuan anda, untuk kali yang ke-14 ni kita akan kumpulkan lebih pada 200 orang titan yang akan berkumpul selama 4 hari daripada 25 hingga 28 November 2019 untuk mereka bersama-sama dalam sesi coaching dan mentoring bersama mentor mereka, Dr. Azizan Osman. Alright, sedikit sebanyak tentang info negeri Johor saya nak kongsikan dengan anda, kepada anda yang masih orang kata belum tahu lagi. Sejarah Johor sudah pun bermula pada tahun 801 Masihi sebagai pertempatan perdagangan yang penting waktu ketika itu. Semasa abad ke-14, kawasan ini menjadi wilayah tanggungan Empayar Majapahit sehingga pemerintahan Kesultanan Melaka pada 1400 hingga 1511, yang mana negeri Johor menjadi salah satu tanah jajahan pemerintahannya. Alright. Dan sedikit info tentang Johor Baru. Tanjung Puteri, itulah nama asal Johor Baru yang diasaskan pada tahun 1855 oleh Temenggung Daing Ibrahim, iaitu bapa kepada Sultan Abu Bakar Daim Ibrahim, seorang sultan yang amat dikenang dalam sejarah negeri Johor sendiri. Pada awalnya ia merupakan sebuah perkampungan nelayan Melayu. Sultan Abu Bakar menamakan sebagai Johor Baru sewaktu baginda mengisytiharkan Johor Baru sebagai ibu kota kerajaan pada tahun 1866, susulan daripada peralihan pusat kerajaan dari Teluk Belanga di Singapura. Kita akan pilih yang kita akan tunjukkan kepada anda, kongsikan dengan anda, bongkarkan untuk anda kisah di sebalik kejayaan Titan Tuan Fairuz Muhammad Samsudin yang menjalankan perniagaan catering. Ini adalah sangat menarik cerita beliau, di mana dia adalah satu family business yang kebanyakan orang akan sentiasa mempunyai konflik tentang kuasa, tentang adil dan tak adil, ataupun siapa yang sepatutnya mewarisi perniagaan. Tapi alhamdulillah, dalam perniagaan Tuan Fairuz, keadaannya sangat-sangat harmoni. Alright, saya akan bersama dengan anda sebentar nanti dalam segmen seterusnya. Kita ke commercial break dulu. Jumpa anda sebentar nanti. Saya Ras Muhammad. Jangan ke mana-mana.
Alright, saya sekarang ni sedang bersama dengan pemilik Sharifah JB Catering, iaitu Tuan Muhammad Fairuz Samsudin, dan saya berada di lokasi asal di mana JB Catering ni bermula pada tahun 1999. Dan saya nak cerita sikit pada tuan-tuan dan puan tentang Tuan Muhammad Fairuz. Tuan Muhammad Fairuz dulu adalah seorang yang bekerja dalam bidang oil and gas. Itulah bidang yang dicuburi oleh beliau. Tapi terpaksa orang kata berhenti bekerja dalam bidang oil and gas sebab berniat untuk membantu perniagaan keluarga yang masa tu nyawa-nyawa ikan, sambil juga orang kata membantu menjaga ayah yang sedang sakit. Dan di masa saat Tuan Fairuz mengambil bisnes tu kepada keluarga, ada banyak sangat hutang nak diselesaikan. Alhamdulillah orang kata mempunyai cara perniagaan yang betul, semua masalah tu dapat diselesaikan. Baru apa khabar Tuan Fairuz? Alhamdulillah. Pandai-pandai pula saya cakap pasal Tuan Fairuz. Jadi betul tak apa saya cakap tadi? Betul. Betul lah? Sebenarnya betul. Okey, by the way Tuan Fairuz, sila kenalkan Tuan Fairuz pada audiens kami yang saya percaya mereka rasa memang tunggukan nak kenal siapakah Tuan Muhammad Fairuz. Silakan Tuan. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fairuz. Okey, pemilik pada Sharifah JB Catering. Okey. Kebakaran Sharifah JB Catering adalah kami membantu menjayakan majlis bakal mempelai negeri Johor dari aspek catering, dalam menyediakan makanan yang super power sedap, pelayan yang sangat cekap dan juga kelengkapan catering yang sangat lengkap. I see. That's why tagline untuk Sharifah JB Catering adalah always great taste. Always great taste. Good taste tak cukup Good taste tak cukup. Okey. Pada terlalu great. Terlalu great. Terlalu great. Alright, kalau kita nak cerita pasal wilayah yang dijaga oleh Sharifah Catering ni, dia adalah merangkumi seluruh Johor Baru, seluruh Johor ataupun hanya Johor Baru saja. Pada tahun 2016, masa saya ambil alih tu, kita hanya fokus pada wilayah kita Johor Baru. Lepas tu kita sikit demi sedikit, lepas kita ada meeting, kita ambil ada Pasir Gudang, Kulai, kita masuk ada Pontian. InsyaAllah pada tahun hadapan kita akan pergi ke Keluang dan juga Batu Samat. Ini memang business plan JB Sharifah JB Catering. Kita dah plan. Dah plan lah. Saya dah plan. Saya plan, saya bincang, kita bincang dengan mak, dengan abang dan juga adik. Kita bincang apa yang saya nak buat, kita plan. Cuma ada adjust sikit lah, step by step lah maksudnya. Kita tak boleh buat terlalu mengejut. Sebab Dok pun ada pesan, nak buat sesuatu yang baru, kita kena ada plan. Planning tu sangat penting. Jadi kalau kita dah buat, benda tak okey, kita patah balik belakang, kita adjust sikit and then kita ke depan balik. Semangat dengan dia. I see. Semangat dengan dia. Maksudnya sesuatu, kata Dok, sesuatu idea tu tidak boleh dihentikan sehinggalah kita ijaz dan make benda tu berjaya. Betul. I see. Alright, saya nak tanya Tuan Fairuz sendiri. Bisa dimulakan pada tahun 1999, mana ayah dan mak yang mulakan, abah dan mak yang mulakan. Masa tu kapasiti untuk mengambil tempahan tu banyak mana ataupun berapa event satu minggu? Kalau seminggu tu macam sikit sangat. Kita cerita setahun. Setahun antara 10 hingga 20 event saja. I see. Kalau untuk sekali event kita cuma boleh buat satu tempat saja. Satu tempat saja. Dalam setahun tu boleh buat 20 event saja. Betul. Masa tu. Bila you dah take over, lepas saya dah take over, alhamdulillah untuk tahun ni kita hit satu hari 17 tempat. Satu hari 17 tempat. Satu hari. Okey. Capacity dia 10,000 pack. 10,000 pack. So you memang bersedia dari segi manpower, dari segi transportation dan sebagainya. Betul. Dan kat belakang ni kalau kita tengok, inilah antara harta ataupun aset Sharifah JB Catering dah mempunyai lori sendiri dah. Ini adalah perniagaan usahawan anak tempatan Betul. Bumi Putra tuan-tuan dan puan. Okey, kita nak cerita pasal jenis you bersama Richworks lah. Bila you bermula dengan Richworks? Okey, saya bermula dengan Richworks pada tahun 2016. Januari, kelas MMM. Kelas MMM. Kelas MMM. Saya join dengan Richworks, sangat membuka saya punya pemikiran. Okay. Lepas saya berhenti, saya cakap dengan mak, benda yang saya nak buat adalah saya kena pergi kelas Dok. Saya cakap dengan mak, okay, Dok ni macam mana ni, dia boleh bantu saya. Sebab saya sebelum tu saya ada tengok video, jadi saya
yakin ada sesuatu yang ada di sana. Alhamdulillah, lepas saya pergi, saya nampak apa yang saya nak buat. Benda yang paling penting Dok cakap, bila kita berniaga, kita kena buat marketing. Marketing adalah buat orang nampak. Itu benda yang sangat penting dalam berniaga. Saya tanya Tuan, apa beza Tuan dengan orang lain yang datang ke keluarga doktor tapi tak jalan-jalan? Sebenarnya apa silap dia? Adakah apa yang mereka belajar ataupun mereka sendiri? Sebab you belajar dalam kelas MMM, you make it happen, dan you sampai ke tahap you sekarang, tapi ramai orang juga datang tak make it happen. Sebenarnya apa beza you dengan mereka? Satu, of course tindakan. Okay. Tindakan, lepas kita habis belajar, kita kena buat tindakan untuk nak tahu kita punya result. Lepas tu kedua adalah diorang punya BY. BY diorang tak cukup. Kalau bagi saya sendiri lah, BY diorang tak cukup untuk mereka ke depan, untuk mereka berubah. BY tu tak betul-betul BY dia. Dia tak faham BY dia sendiri, jadi dia sendiri tak nak berubah. So maksudnya ramai orang kalau cakap tu nak ubah, tapi perbuatan tu tak seiring dengan apa mereka Betul. cakap. Cakap aku nak ubah tapi tak bergerak. Betul. Itu point dia. Lebih kurang macam tu. Macam tu. Lebih kurang macam tu. Okey. So lepas tu apa jadi dengan you dengan Rishwa? Adakah you berhenti belajar ataupun teruskan tu macam mana? Sehinggalah you jadi title. Cuba Tuan terangkan kepada kami. Okey. Januari 2016 saya pergi MMM. Lepas kita dah buat apa semua, bulan 9 rasa macam yelah, kita dah sibuk apa semua. Saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya pergi kelas IMKK pada tahun yang sama, pada bulan September. Masa tu tak ingat kat mana apa nama tempat tu, tapi saya pergi. Lepas saya pergi, saya ada dapat sesuatu. Lepas tu pada tahun 2017 saya pergi MMM lagi. Tak ingat berapa, tapi 2017 saya pergi. Sebab masa tu kita blur, tak tahu nak buat apa. Sale dia start, dia ada satu tahap nanti dia akan start. Jadi bila kita pergi kelas dog ni, yang bestnya kita akan dapat 1 point. Mesti ada point. Lepas tu kita buat, kita dapat result. 2018 saya masuk, saya pergi program MMM. Lepas tu lagi sekali. Lepas tu saya masuk program Elite. You are from the Elite. Sebelum Elite mentoring. Ya betul. I see. Masa Elite tu, benda yang paling seronok saya dalam Elite tu bila ada MYB. Masa tu sangat-sangat deep. Sebab masa tu saya belajar tentang leadership. Leadership sangat power kalau saya. Kalau Doc punya topik untuk as a business owner, leadership sangat penting. Kena pergi kelas Doc yang ada topik tentang leadership. Sangat penting, boleh ubah kita punya business. Kalau kita leader tak boleh nak jaga kita punya diri, kita tak boleh jaga kita punya company. Itu yang saya faham. Sebab dalam leadership tu akan ada pasal attitude. Itu sangat leadership power. Lepas apa jadi? Lepas leadership, lepas join MYB pada tahun 2018 kan? Lepas Elite tu, Elite, okey. Elite tu saya tengok video Doc, kita ada access dengan Rishwa. Okey, untuk mereka yang belum pernah dengar pasal Elite adalah satu online program mentoring dengan Dr. Azam Usman juga, tapi secara online sepenuhnya, sehinggalah mereka diberi peluang untuk hadir ke Master Your Business. Betul. Dan Tuan adalah salah seorang elite member yang berjaya. Alright. And then hadir ke MYB. Lepas tu apa jadi? Lepas tu saya rasa saya boleh pergi lagi jauh. Okey. Lepas tu ada IMKK last MKK. Final MKK November 2018. Masa tu saya cakap dengan mak saya nak register title. Maksud tu dah ready dah? Kita dah ready sebab Elite antara platform untuk kita test untuk pergi ke Titan. Alhamdulillah masa tu saya level confidence saya dah ada untuk pergi ke Titan. Dan alhamdulillah bila dah masuk dalam Titan, sangat-sangat amazing. Circle dia kita tak boleh lupa kat dia. Circle untuk as a business owner yang nak lihat sesama sendiri berjaya kat luar tak terlupa. Sebab dalam tu pun saya ada group untuk catering. Kita tak ada nak
apa orang kata, kita still share. Walaupun kita sama-sama bisnes, kita still kita share apa yang bagus untuk bisnes. Itu yang sangat-sangat seronok bagi saya. Titan is the best. Itu benda yang paling mahal lah. Dan you dah this is your merupakan ICMD Saru ni merupakan inner circle meeting yang terakhir lah. Terakhir. Dan baru saja lepas 101. Baru lepas. Dalam Titan 101 paling mahal. Okey, apa pengalaman 101 yang ketiga ni? Yang terakhir. Susah nak cerita je, Tak tahu nak cerita je. Tapi bila you masuk Titan, Dok dah rangka you punya journey. Ke mana you boleh pergi, sejauh mana you boleh pergi. And then apa yang you akan jadi, itu yang bestnya. And then bila dah masuk Titan, jangan stop. Better sambung. Sebab apa? Kita belajar dengan Dok ni sangat-sangat. Saya tak tahu nak cakap macam ni, tapi ibaratnya jangan apa? Jangan lepaskan. Selagi ada, teruskan. Betul. Dia punya 101, dia punya weekly Zoom sangat membantu kita. Monthly Zoom pun ada. Sebagai business owner punya energy. Momentum dia sangat penting. Okey tuan, kita nak cerita pasal apakah orang katakan yang paling best dan pencapaian yang paling membanggakan semenjak you menerajui bisnes keluarga ni. Semenjak saya menerajui bisnes ni, okay, kalau untuk sale, saya dah capai untuk tahun 2018 2.18 juta untuk sale. Untuk kapasiti, kita dah capai untuk 10,000 kapasiti. Untuk tempat event dalam masa satu hari, kita capai untuk 17 tempat. Dan untuk tim, daripada kita ada tim untuk satu tempat, kita boleh expand sampai 17 tempat. Alhamdulillah. Dan juga kita ada satu culture dekat dalam Sharifah JBKT ni adalah kita saling tolong hormat menghormati antara setiap generation daripada bawah sampai ke atas. 2.15 tu 2018 ke 2019? 2018. 2019 setakat ni 1.6 juta dah. So ada lagi beberapa bulan untuk kita catch up lah. InsyaAllah. Alright, insyaAllah akan ada dulu. Saya nak tanya satu soalan yang orang kata this is from me. Saya nak tanya, di mana tuan berada sekarang ni? You tetap akan berada kat mana you berada sepatutnya you berada, with or without Richworks. Okay? Bersama Richworks atau Richworks ada atau tidak, you tetap akan berada kat mana you patut berada. Tapi saya nak tanya, apakah peranan Richworks yang membantu you bawa you ke tahap sekarang ni? Adakah mungkin you tidak berada kat tahap ni ataupun macam mana? Silakan. Okey. Ni jujur. Kalau saya tak pergi MMM 2016, saya tak akan dapat apa yang saya rasa. Saya tak ada hala tuju ke mana kita nak buat catering. Apa yang sepatutnya kita perlu buat, siapa yang kita perlu bantu, kita tak akan dapat. Saya tak ada untuk long term punya game. Bila kita masuk Richworks, program Richworks, Dok selalu ajar kita perlu bantu orang selesaikan masalah. And then bila masuk Titan, apa yang Dok ajar adalah long term game. Kalau Tuan Ras nak tahu, ini bangsal asal untuk kita punya catering. 2 biji. Tapak asal. Belakang tu kita baru tambah tahun ni. Ini pun ini tambah tahun 2017. Sebelah tambah 2018 sampai belakang. And then kita buat balik ke Pasar Mozek. Semua totally untuk 2019. Dan inilah tempat mana kita berada ni, inilah dapur dia. Ini adalah dapur yang di boleh mana muatkan untuk 10,000 pack. 10,000 pack punya masakan lah. Selalunya akan meriah pada hari Jumaat. Jumaat Sabtu sangat meriah. Silat menyilat semua. Time tu lah time inilah tapak dia. Kenapa betul? Sangat meriah. Okey, last sekali ya tuan. Kalau tuan ada mungkin nak cakap sesuatu pada Dok, mungkin tuan nak cakap satu, saya beri peluang kepada tuan, silakan. Okay, untuk Dok, thank you so much sudah terima saya sebagai anak didik dan mengubah cara pemikiran saya yang
paling penting adalah jaga kerama hidup, iaitu mak dengan abah. Benda tu adalah membuka jalan untuk bisnes saya. Itu adalah pesan lah. Kalau tak kita tak fikir. Dan kita fikir apa yang datang semua adalah rezeki kita. Sedangkan bila kita jaga kerama hidup, benda tu akan buka pintu lagi. Itu yang kita akan dapat kat mana-mana selain daripada mentor yang betul. Sebab orang lain boleh ajar tapi cara tak sama. Bila saya bersyukur masa bapa saya sakit, saya habiskan masa banyak dengan dia. Jadi kita sebagai anak kita tak kira. Terima kasih banyak. Thank you so much Dok. And Team Rishwood, thank you so much. Dan last sekali tuan, apa saranan daripada audiens kami yang mungkin memerlukan sedikit nasihat pada tuan sendiri? Berapa umur sekarang tuan? Saya muda. Saya muda lagi. Saya baru 31. Betul muda 31. Okey, apa pesanan tuan sikit pada audiens kami? Silakan. Apa yang saya boleh cakap dengan you semua dekat luar sana, kalau betul-betul ada keinginan untuk berubah dan BY sangat tinggi, pergi kelas Dr. Azizah Osman. Sekarang ada NUH, ada MMM, ada GYB, NYB. Apa yang you boleh masuk, you masuk dan buat tindakan dengan kadar segera. Dan juga betul-betul fahami apa you punya BY. Bila you faham betul-betul you punya BY, you boleh pergi jauh, InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk salurkan duit tu ke tempat yang betul. Macam kita, Alhamdulillah, tahun ni kita konsisten, kita sedekah dekat masjid daripada bulan 1 sampai sekarang. Kita punya target sampai bulan tahun, InsyaAllah. Benda ni akan, walaupun saya tak ada, tim saya dah tahu, setiap hari Jumaat kita akan hantar dekat masjid makanan. Kita akan edar dekat orang yang habis sembahyang, kita akan edar. Paling sikit sekarang kita buat dalam 180 dalam macam tu. Paling banyak kita pernah buat dalam 600 lebih. Sebab kita buat tu kita secara berkelompok. Maknanya kalau macam Tuan Ras nak masuk, okey, boleh masuk. Minimum RM2. Jadi Alhamdulillah ramai orang yang join. Kita membantu diorang nak sedekah dari segi bentuk makanan. RM2 pun kita ambil. I see. Yang penting tujuannya untuk bersedekah. Alhamdulillah kita konsisten sampai sekarang bulan 10. Alhamdulillah. InsyaAllah lagi 2 bulan konsisten. Setahun InsyaAllah. InsyaAllah. Lagipun Johor Bahru hari Jumaat cuti. Hari Jumaat cuti, betul. Jadi boleh ke masjid dengan tenang dan sebagainya. Okey. Inilah dia antara perkongsian daripada Tuan Fairul Samsudin sendiri, pemilik kepada Sharifah JB Catering. Dan bukan senang sebenarnya untuk kita meneruskan legasi perniagaan. Betul. Sebab kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan perniagaan itu lebih baik dan lebih maju daripada sebelum tu sendiri. Alright, dan tak mungkin tanpa ilmu, tak mungkin awak kata tanpa ilmu kejayaan ni boleh dibawa oleh Tuan Fairul sendiri. Betul. Untuk Sharifah JB. Dan saya percaya, saya pernah share dengan salah seorang manager kita, puak-puak Rishwood ataupun student-student ataupun anak dia Tuan Osman ni, kita ni luar biasa. Betul. Kita ni pelik. Kalau orang tak layan customer tu, itulah normal. Kami layan customer lebih daripada apa yang kita sepatut buat. Okey Tuan, terima kasih banyak kepada Tuan. Saya sentiasa doakan semoga Tuan sentiasa sukses dalam bisnes, memudahkan segala urusan insya-Allah, dan ready untuk Inner Circle Meeting kali ke-14. Saya ready. Yang kita akan adakan di Desaru Westin Hotel di Johor, di Zaru. Okey, so terima kasih banyak. Kita akan berjumpa untuk segmen selepas commercial break ni. Jumpa anda sebentar nanti. Sekarang ni saya bersama dengan salah seorang penduduk setempat dan saya nak tanya beliau tentang apakah peranan Sharifah JB Catering kepada penduduk setempat. Dan saya sekarang ni bersama dengan Mak Kam, lebih dikenali sebagai Mak Kam. Mak Kam tinggal dekat sini ke? Saya memang tinggal di sini. Memang tinggal dekat sini. Okey, saya nak tanya Mak Kam lah.
Apa peranan Sharifah JB Catering ni kepada penduduk setempat sehingga hari ini? Banyak juga peranan dia. Ada banyak membantu orang sekretari untuk macam ada apa masalah kan pemakanan untuk dia untuk bantuan. Banyak jugalah dia pun bantuan. Bantuan tu dari segi mana? Makanan. Contoh makanan. Macam dia orang ada minta bantuan apa-apa lah. Kerja macam mana kerja? Kalau ada orang kampung nak minta kerja ke sebagainya pun banyak juga. Ada juga lah. Ada ramai orang kampung-kampung ni yang bekerja dengan Sharifah JB Catering. Kebanyakan budak-budak yang bekerja sini memang adalah penduduk setempat. Penduduk setempat. I see. Mak Kam sendiri berapa lama dah kerja sini? Okey, lagi 2019. Daripada 1999 sampailah sekarang. Sampai sekarang. Daripada tak ada apa-apa sampai sekarang majunya macam ni. Dah maju macam ni sekali. Saya nak tanya apa tugas ataupun watak Mak Kam kat sini? Dia masak sama-sama, tim-tim semualah sama-sama masak. Dia tolong menolong antara satu sama lain lah. Kita jadi satu tim jadi kuat tim tu, jadi kita boleh masak sama yang sama-sama. Sama-sama. Sambil masak, sambil dengar lagu, sambil berbual, sambil seronok. Sambil bergaduh pada. Janji makanan siap. Makanan siap dah sedap. Okey. Inilah taste great tu datang daripada juru-juru masak, tukang-tukang masak yang diketuai oleh Mak Kam sendirilah. Alright, okey. Saya rasa perkongsian yang sangat ikhlas daripada Mak Kam sendiri sebagai penduduk setempat yang mendapat manfaat juga daripada perkembangan bisnes yang dijalankan oleh Tuan Fairuz dan juga keluarga, hasil daripada pembelajaran bersama Dr. Zosman sebagai Titan dan juga program-program lain. Terima kasih banyak Pak Kam. Saya doakan Mak Kam diberi kesihatan yang baik insya-Allah. Alright, itu saja. Kita commercial break dulu. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kali ini kita bersama dengan abang sulung pada Tuan Fairuz, itu Tuan Farid, yang juga menjadi salah seorang watak penting dalam kejayaan Sharifah JB Catering sehingga ke hari ini insya-Allah. Dan saya nak tanya Tuan Farid sendirilah. Apa peranan Tuan Farid bila orang kata Tuan Fairuz pergi belajar, dan kebanyakan bila dia belajar ke Kuala Lumpur tu adalah kelasnya adalah waktu weekend. Betul. Di mana waktu puncak kan, waktu sibuk kan. Apa peranan Tuan Farid sendiri? Dahulu saya kenalkan diri saya. Silakan. Saya Muhammad Farid Samsudin, abang kepada Muhammad Fairuz bin Samsudin. Pada asalnya ni memang catering keluarga. Jadi bila pada asalnya catering ni biasa-biasa sajalah. Itu pada asalnya. Kemudian bila Fairuz pergi kelas Dr. Azizan, jadi dia punya perkembangan, dia punya peningkatan itu nampak sangat-sangat berbeza. Tuan bayangkan daripada dahulunya 1 bulan sekadar satu tempat ataupun 2 tempat, maknanya saya dengan Fairuz uruskan daripada masak sampai selesai. Dan sekarang ni kita sampai satu masa 17 tempat. 17 tempat dan Fairuz pernah satu masa dia pergi kelas, saya dan mak kena hadap 9 tempat ketika itu. Jadi kebiasaannya bila time event saya dengan Fairuz akan bagi 2 lah tempat, round semua sekali. Jadi bila time Fairuz tak ada, jadi saya ambil semua sekali lah, maknanya daripada pergi pasar dan sampai selesai. Kalau nak cerita pasal proses tu banyak lah. Memang daripada banyak. pergi pasar sampailah selesai Sampai kan. cari orang, cari budak, susun barang catering, semua banyak. Itu mesti dilakukan dengan pengalaman dan perancangan yang teliti kan. Betul. Alright. Kebanyakannya disusun oleh Fairuz sendiri lah. Fairuz biasanya contoh dia pergi hari Khamis, daripada seminggu sebelum tu dia dah susun jadual. Okey Farid, kau kena buat gini, dan sekian-sekian budak semua dah susun, jadi saya tinggal range budak-budak semua. Tinggal buat je. Biasaannya. Dari segi, saya nak tanya, dari segi tempias pula macam mana? Tempias tu bukan hujan. Tempias proses pembelajaran. Tuan Fairuz ni pergi belajar. Dia balik tu dapat tak tempias pada Tuan Farid sendiri? Daripada proses dia belajar dengan Richworks. Dapat. Sebab Fairuz biasanya dia akan kongsikan apa yang dia belajar di sana. Contohnya dalam WhatsApp sendiri, dekat kelas sendiri pun kadang bila dapat apa-apa info, dia akan terus bagi pada saya dan mak. Apa kekurangan, contohnya dalam kelas ada tanya tentang kekurangan, dia akan tanya pada saya, akan tanya pada mak, dan dia akan tanya pada staff-staff juga. Akan semua yang ketua-ketua ni semua dia akan mesej tanya apa kekurangan dia, diri dia sendiri, kekurangan diri dia sendiri, kekurangan company, semua tu. Dari segi penerimaan, adakah Tuan Farid boleh terima perubahan tu? Alhamdulillah, pada ni saya bersyukur sebab kebanyakan perubahan yang Fairuz bawa semuanya ke arah lebih positif untuk keluarga. Nampak sangat perubahan dari segi
saya, mak, untuk keluarga sendiri dah banyak perubahan. Dan adakah Tuan Farid sangat menyokong Tuan Feiruz meneruskan pembelajaran bersama Richworks ataupun sebaliknya? Saya dan keluarga, saya dan mak sendiri, dia pernah tanya saya, boleh tak sambung? Cakap, soalan, saya tanya dia balik, kenapa tak sambung? Saya tanya dia balik, kenapa tak sambung? Sebab untuk dapat gelaran I'm Titan pada saya ni bukannya belum lagi masuk Richworks semua. Jadi pada saya benda tu sangat mahal. Itu orang dengar pun Titan, sangat macam dia punya value tu sangat mahal. Dan saya dengan mak cakap apa jadi pun kena teruskan. Satu lagi, dengan Titan, dengan kelas ni pun perubahan tu nampak sangat mendadak. Bukan pada keluarga saya sendiri, pada keliling. Kalau tuan kurang percaya, tuan boleh tanya jiran-jiran, setiap minggu akan dapat nasi biryani. Saya rasa lah untuk jiran-jiran ni, nasi biryani tu dah macam makanan tiap minggu. Bukannya makanan orang kata ruji ya. Memang tak minta pun kita akan bagi. Okey. Last sekali, apakah harapan Tuan Farid sendiri pada perniagaan legasi keluarga ni? Mudah-mudahan perniagaan ni akan terus maju dan special untuk kau, Yus. Aku bangga dengan kau, Yus. Terima kasih banyak. Wih, bang. Okey. Itulah dia perkongsian yang kami dapat paparkan kepada anda. Kalau tadi Tuan Feiruz ada menyebut tentang keramat hidup beliau, iaitu Puan Sarifah sendiri. Jadi saya ada satu soalan nak tanya Puan Sarifah sendiri. Okey, sekarang ni Tuan Feiruz daripada tahun 2016 pergi belajar. Dan masa tu Tuan Feiruz ada menyebut tentang minta restu mak, dan untuk jadi title pun minta restu mak juga dan sebagainya. Jadi pada pandangan Puan Sarifah sendiri, bagaimana perubahan Tuan Feiruz sendiri selepas belajar timba ilmu dalam perniagaan? Macam, ialah perubahan tu memang nampak lah. Macam dulu semasa saya dengan suami, tak banyak lah dalam sebulan 1 atau 2 job. Tapi sekarang memang banyaklah perubahan. Saya sedih lah. Yalah, kita sebagai ibu bapa, kita tak nak tengok anak lalui susah getih kita masa kita mula-mula bisnes dulu kan. Efek nama Sarifah JB Catering pun dia ambil nama sepenuh nama Puan Sarifah sendiri ya. Okey. Dan apakah dari segi support Puan, contohnya macam Tuan Feiruz nak pergi outstation untuk sambung belajar dan sebagainya. Puan punya sokongan tu dari segi macam mana tu? Sokongan, kalau dia kata dia nak keluar, dia tanya, mak, ni nak sambung Titan, ada kelas berapa bulan? Okey, setkan date. Jadi saya akan discuss dengan abang dia, sebab tim ni Sarifah JB Catering ni, saya selaku ibu, Feiruz ada abang dan adik. Ni 3 orang ni adalah orang yang support memang untuk kita 4 orang ni lah yang kata orang tu memang 100% all out lah. Kalau untuk keluarkan mana-mana wedding, mana-mana ada function, memang kita kena semua turun padang. Kalau seorang je memang tak boleh. Memang tak boleh. Event yang besar, kalau dulu-dua, anak-anak semua support saya. Support masa mereka kecil dah. Abang dia, adik dia, semua kita punya tim keluar untuk 1-2 event kalau dululah masa saya bersama arwah. Tapi bila sekarang, bila event yang terbesar, kita ada 17 tempat. Bayangkan 17 tempat, bukan benda yang ni. Bukan benda yang biasa. Jadi bila dah banyak event yang besar-besar tu, kita nak kena pandai tackle, bagikan masa. Jadi saya adalah orang jaga bendera di sini. Abang Feiruz dan Feiruz akan pergi dari satu tempat ke satu tempat di mana lokasi dewan yang akan lintas langsung akan diadakan tu. Jadi kita pun boleh detect kita punya pekerja, kita punya apa melalui foto video yang kita ada shoot kat semua lokasi. Jadi memang kata orang tu, itu memang penting kerjasama. Maka betul lah kata-kata Dr. Azhar Osman, kalau kita nak buat bisnes dengan maju, kita mesti menjaga silaturahim, menjaga hubungan kita dengan keluarga kita, adik-beradik kita, dengan ibu bapa kita, keramat hidup kita especially. Dan saya percaya kalau arwah masih ada lagi sekarang, dia sangat bangga dengan kejayaan Sarifah JB Catering. Alright, so tuan-tuan dan puan, ini adalah orang kata perkongsian yang jujur daripada Puan Sarifah sendiri.
Okey. Saya amat berterima kasih pada semua saya punya staf, kru-kru yang terbabit. Alhamdulillah. Yang kata waktu 10,000 orang yang paling ramai tiap-tiap minggu tu, dapur 35 dengan sesak. 35 dapur kat sini. 35 staf. Staff. Di dapur saja. Di dapur saja. Periuk yang kali je lah, kalau dah ada 17 tempat, kalilah menu yang ada berapa periuk, berapa banyak periuk yang kita perlukan dengan staf kita yang ramai, dengan macam-macam dah semua kita dah lalui semua tu. Dan masakan tu bermula pada pukul berapa? Masakan kita akan mulakan daripada hari Jumaat malam sampai ke hari Sabtu pagi pukul 9 semua dah jalan. Dah jalan dah. clear dapur. Setiap minggu meriah. Kalau cuti lagilah meriah. Cuma itulah. Kita punya mental fizikal nak kuat. Cuma Betul. saya berdoa mudah-mudahan Allah bagi kesihatan yang sempurna untuk kami sekeluarga. InsyaAllah. InsyaAllah. Apa pesanan terakhir, pesanan Puan kepada Tuan Fairuz dalam meneruskan legasi keluarga ni? Jujur, amanah. Jujur, amanah, silaturahim. Ingat pada Allah. Tahniah pada Puan sebab orang kata ada anak-anak yang sangat-sangat bertanggungjawab. Saya ucapkan pada Puan dan keluarga selamat maju jaya dan memudahkan segala urusan, insya-Allah. Kasih ibu dibawa ke syurga, kasih abang membawa kebahagiaan. Itulah yang saya rasa dinikmati oleh Tuan Fairuz bila apa yang beliau lakukan selama beberapa tahun ni mendapat sokongan padu daripada mak, abang dan keluarga beliau sendiri. Dan ini sebenarnya bukannya satu benda yang orang kata senang kita dapat dalam perniagaan. Susah tuan-tuan dan puan-puan. Selalunya usahawan ni orang kata sunyi dalam menjalankan perniagaan mereka ataupun menghadapi pelbagai cabaran. Tapi alhamdulillah Tuan Fairuz, alhamdulillah keharmonian kita dapat tengok daripada keluarga beliau sendiri. Jadi saya kongsikan dengan anda tadi, dan saya percaya kalau arwah abah Tuan Fairuz masih lagi ada, insya-Allah beliau sangat bangga dengan pencapaian anak dan juga keluarga beliau, keluarga arwah, insya-Allah. Alright. Dan saya nak kongsikan dengan anda tadi tentang apa yang saya experience dengan Tuan Fairuz. Saya dapati punca kejayaan satu perniagaan ni sebenarnya adalah daripada ketekungan kita belajar dan apply apa yang kita belajar. Orang kata kalau kita dapat mentor paling baik di dunia, ilmu paling power di dunia sekalipun, kalau kita sebenarnya tidak buat tindakan dan tidak adjust dengan apa yang kita buat, dan akhirnya kita tidak akan dapat apa-apa hasil. Sebab itulah perniagaan mereka, Sharifah JB Catering, orang kata grow dengan keadaan yang mereka sangat percaya pada proses mereka. Mereka menguasai wilayah daripada satu wilayah ke satu wilayah. Mula-mula dimulakan di kawasan Johor Bahru, kemudian mereka expand ke beberapa lokasi seterusnya. Dan masih lagi ada banyak lokasi-lokasi yang mereka akan terokai dan pastikan mereka kuasai suatu masa nanti. Dan saya sangat berbangga dengan pencapaian mereka bila mana mereka telah pun berjaya menguruskan orang kata event, 17 event dalam satu masa, dalam satu hari. Itu benda yang bukan mudah tuan-tuan dan perempuan, sebab kita sendiri kalau kita pergi kenduri, kalau kita nak makan, ada banyak kerenah yang kita akan buat sendiri. Alright, saya juga nak bagi tahu anda tentang DREW yang kita akan dedahkan kepada anda, kongsikan dengan anda, bongkar kepada anda sepanjang minggu sempena berlangsungnya Inner Circle Meeting kali ke-14 di Desaru Johor Bahru, di Desaru Johor, di Westin Hotel, dan yang akan berlangsung pada 25 hingga 28 November nanti. Dan ini merupakan orang kata event setiap kali selepas one-on-one session akan ada satu Inner Circle Meeting setiap 4 bulan sekali. Yang last kita adakan di Terengganu, di Duyung Marina Resort. Alright, saya nak akhiri DREW ni dengan kata-kata azimat Dr. Zahor Osman, di mana Dr. pernah berkata, kita akan uji dengan berbagai-bagai cara dan cabaran dalam hidup. Hebatnya kita adalah bila kita dapat lalui semua perkara itu, sudah pasti dengan adanya ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tingginya nilai kita adalah berdasarkan tingginya ilmu kita. Sehingga berjumpa ke episod seterusnya. Jadi stay tune. Saya Ras Muhammad mengucapkan anda khairan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.